Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini insya-Allah lah waktu bukan biasa lah waktu ini. Cuma ada sedikit daripada kesamaran yang kita kena berikan keterangan di sini. Sebagaimana telah nyata dah lah semalam kata kita nak penjelasan tentang masalah Mu'tamad Shishan. Sebenarnya Mu'tamad Shishan ni ya lama dah berlaku. Tetapi orang Melayu kita ni terkadang dah ambil lagi kesamaran-kesamaran yang ada di dalam ada di dalam Mu'tamad tu mari duk sebar-sebar kepada umat masyarakat sehingga membawa umat masyarakat tu silap faham terhadap agama. Silap faham terhadap agama terutamanya masalah pegang ni. Jadi ada seorang lah daripada hamba Allah Ta'ala ni ia bawa video mari kepada majlis kita serta kertas hijau. Kertas hijau tu dituliskan oleh Ustaz Usamah Azhari. Usamah Azhari ni menatu Yusri Jabr, tokoh sufi di negeri Mesir lah. Dia tu Usamah Azhari ni anak buah dagu lah kita kata ahli Jumaat. Lalu dia bawa datang mari di dalam Mu'tamad tu kertas hijau dia. Maka orang saudara kita juga bawa datang marilah kepada majlis ni supaya majlis tadi itu
tengoklah supaya kata boleh kata hak Usamah Azhari bawa datang ni lah, makna kata benda yang benar kena dengan hakikat. Kita pun ambil tengok dan kita tanya jugalah para alim ulama kita yang kita siqah, sama ada di Makkahul Mukarramah ataupun di Mesir ataupun di lain-lain lagi lah, beberapa negara lagi, negeri lagi hak duduk di atas bantasan aqidatis salaf. Betulkah apa yang Usamah Azhari ni tulis ke tahrija? Kita tengok dah, cuma bahasa dia lah. Kita kena hala juga kertas-kertas hijau kita buat tu kepada orang yang lebih hebat lagi, alim lagi tu, kita tanya mereka supaya nak tahu jihad, tunjuk-tunjuk ke kritik ke tambah ke daripada alim ulama kita yang hebat lagi tu. Maka didapati kata kertas hijau hak yang dituliskan oleh Ustaz Usamah kita ni lah, Ustaz Usamah Azhari kita ni doktor dia. Cuma kita duk kenal panggil ustaz gitu masa duk Mesir tu, duk selisih bau, duk pergi ma'rad ke apa, berjumpa lah. Cuma apa yang dia tulis tu, balik peribadi dia, kita tak ada mempertikaikan dia orang ada kebolehan mengaji tu gini, tak apalah di situ. Cuma di tempat kertas hijau dia tulis mari tu, tempat kita nak cakap, tempat kita nak bicara, tempat kita nak buat apa yang kata tempat yang kita nak tengok, nak tilik. Dia kata di situ tu adalah beberapa perkara yang kita sebagai orang yang belajar mengaji juga tu tak boleh nak terima. Apa tak boleh nak terima? Tak boleh nak terima ni kena alasan, bukan makna kata tak boleh nak terima ikut dia gitu, tak kena lagu tu, dia kena ada alasan. Jadi dia kata dalam kitab hak dia bawa data dia kecek di Muktamad Shishan tu lah. Masa tu Muktamad Shishan ni orang tahu belakang dah, kata dia buat mari tu bukan di atas dasar hak benar dak, bahkan bawa mari untuk nak pecah belahkan ummah. Pecah belah daripada mana? Daripada orang yang bermazhab salaf. Seolah kata dia nak aware orang mazhab salaf ni tubik daripada daerah ataupun garisan ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan mereka tak ada syak lagi ahlul kalam yang tak kena mengena pun kalau kita nak tengok pada dasar yang dia faham agama tu dengan ahli sunnati wal jamaah. Ya sebab nak kata ahli sunnati wal jamaah ni ada dasar dia, ada kacing dia, adanya asas dia. Seolah kata benih dia ada, kita nak kata ikut kita tak boleh. Lalu dia sekadar takkan mafhum ahli sunnati wal jamaah di sisi dia, yakni ahlul kalam saja. Ahlul kalam daripada kumpulan hak panggil diri dia tu, kata dia adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Sebenarnya Asy'ariyah ni nisbah kepada Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ni tak benar. Sebab hak belakang ni dia tak ada turut Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, dia turut Imam Sanusi. Nampak tu tak? Imam Ibrahim Laqani, turutnya Imam lain lagi lah daripada dua tokoh tu. Hak tu nya sebenar hak kita kena nisbah. Bahkan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ni dia jauh. Bahkan dia taubat, pelik mari kepada jalanan Imam Ahmad ibni Hanbal. Maka orang taubat dah, seolah kata tak boleh kita nak buat sana lah diri kita kepadanya. Ya tak benar perkara-perkara lagu tu. Maka kita nak kecek di sini ni bukan kok mana dak. Ayat kata kita orang berpegang dengan mazhab salah ni bukan kita tak tengok kertas hijau ni. Kertas hijau ni zaman hak muktamad tu lagi. Kita baca masa duduk luar negara, kita buat kajian masa luar negara dah. Cuma lepas daripada kita buat, kita taruhlah kertas hijau kita tu. Taruh. Lepas pada taruh, mari syubhat tempat tanah air kita ni. Kita hantar kertas hijau kita tu kepada setengah-setengah pada guru kita, kata lagu mana masalah kita tulis ni. Kalau kita nak kemukakan ilmu pengetahuan ni lagu mana, maka dia pakat kata tak apa, insya-Allah lah. Mana kata mari kita pakat tengok alasan. Kita kena tengok alasan, jangan tengok ke orang tu orang ni.
dulu. Orang tu, orang ni, puak tu, puak ni, tu baik dulu. Tengok pada alasan. Kita mikir mulai. InsyaAllah kita akan dapatnya kebenaran yang kita itu duk cari-cari. Dia kata di sini, dia kata, Amba nak baca sekali lalu lah dulu. Nampak tak tu? Nak baca sekali lalu di sini, nak buat kesimpulan. Nak buat kesimpulan selalu. Sebab majlis ni bukan majlis kita nak mengajar. Bahkan kita nak buat kesimpulan. Boleh faham makan selalu. Ada pun majlis malam-malam tu mengajar lah. Kena pergi sebaris ke sebaris. Itu lain. Dia kata adalah bagi Mu'tamad Shishan itu, dia akak naik mari supaya nak mengenalkan bagi manusia akan pahaman kata siapakah ahli sunnati wal jamaah. Mu'tamad Shishan ini akak mari dalam rupa kata nak faham kata pia ahli sunnati wal jamaah. Sebab orang mazhab salah ni, seluruh dunia hari ni dia mari kuat. Seolah kata orang pakat pegang mazhab salah ni sekerak dunia dah. Maka ahlul kalam ni dia bahasa kata dia nak bela ilmu kalam dia ni, dia pun kata usaha jugalah nak buatnya mu'tamad puak-puak dia lah. Kalau katanya nak akaknya kata dia ni adalah asal ahli sunnati wal jamaah. Nak mengaku tak ada payah, tetapi hak nak tengok tadi tu nak tengok pada dasar. Tak ada berhujah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pegangan. Nampak tak tu? Tak ada berhujah dengan terutama hadis ahad. Tak ada berhujah dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in atba'i tabi'in hak sebenar. Maka bagaimana nak jadi ahli sunnati wal jamaah? Di sini tepat yang kita sebagai orang mengaji belajar kena tahu. Maka apabila ia letakkan satu tepat ni lah untuk nak bicara kata siapakah ahli sunnati wal jamaah tu. Jadi orang pun tanya banyak. Tanya kok tu, tanya kok ni. Kata letak tadi itu apa kena letak di Shishan yang duk bawah negara Rusia yang duk bunuh orang Islam kita. Rusia 2-3 hari baru ni dia kalah banyak. Kalah dia, jadi kekalahan dia tu banyak dengan apa nama kerugian lah. Ada kerugian kalau kita turut ikut apa nama berita tu kita akan tahu. Dan masa lebih lagi dia bawa data kesamaran yang ada di dalam muktamad tu beberapa perkara. Jadi datanya Usamah Azhari ni kecek balik belakang sikit. Ya datanya keterangan hak nak khitamkan akan majlis tu ataupun muktamad tu sekiranya mereka ini ni ya kata ahli sunnati wal jamaah ni kena kepada pengikut 2 orang saja. Kena kepada pengikut 2 orang saja. Lain daripada 2 orang ni mana kata bukan ahli sunnati wal jamaah. Pengikut hak ya kata itulah, yakni pengikut bagi Abi Hasan Al-Asy'ari dan pengikut bagi Abi Mansur Al-Maturidi. Ni nak royak kata Ustaz Usamah kita ni ia bawa data mari balik belakang. Bawa belakang buat kesimpulan kata ahli sunnah kena pada 2 orang ni. Kena kepada 2 orang ni dan pengikut bagi 2 orang ni. Hak lain tak. Sedangkan keterangan yang bawa data oleh Ustaz Usamah kita ni menyalahi lah dengan apa yang data pada awal muqaddimah daripada perkataan Imam Al-Azhariyin ataupun Syekhul Akbar, Syekhul Azhar ni yang dia itu membukakan muktamad ni iktibar kata mafhum ahli sunnati wal jamaah tadi itu kena kepada 3 puak. Kena kepada al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa ahlul hadis. Seolah kata Syekh Azhar ni buka fa mazhab salaf wa ashabil hadis tadi itu masuk duk di dalam mafhum ahli sunnati wal jamaah. Tapi balik belakang anak buah ni mari ya tak 2 sahaja. Nampak tu tak? Apa boleh kata lagu tu? Kerana dia alasan kata muktamad ni beri kesimpulan kata mazhab ahli hadis itu kena kepada mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ya kata. Sebenarnya kita duk mengajar tu, kita duk mengaji malam-malam tu, kita tahu kata jauh langit bumi. Sebab ashabil hadis makna kata puak pegangnya, puak ahli hadis ni makna kata pegangnya mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lagu mana Nabi kata balas itulah dia pegang. Ada pun ahlul kalam jauh tak serupa di antara dua perkara tu. Lepas daripada buat kesimpulan tu, mereka pun waktu baiklah kertas kerja yang dituliskan oleh Syekh ataupun Ustaz Usamah kita ni, dan dia pakat sebarlah. Sebar seluruh dunia. Apa nama kertas kerja tu, siapa-siapa hak ada kuasa dalam internet dalam mana ada belaka. Bukan sekadar halos dengan kertas gini saja tu dak. Pada nak mentahdidkan mafhum ahli sunnati wal jamaah. Apabila kesimpulan tu baik mai lagu ni, kita orang mauqif mazhab salaf ni, orang ashabil hadis ni, nak tahulah kata lagu manakah pendirian kita terhadap kertas kerja yang dibuatkan oleh Ustaz Usamah kita ni. Di sinilah datanya ulama-ulama kita dan apa yang kita naknya tengok dengan alasan yang dia itu kata sebagai alasan yang berilmu. Tak mau pesi nak mengata, nak gapo tu dak lah. Dan kita nak pergi dengan cara sebagai kita kecek sebagai saudara, kecek sama-sama saudara, tak ada gapo. Jadi kita nak kecek lah sini insya-Allah taala. Kata mengaku oleh Syekh Usamah tu pada awal kertas kerja dia tu bahwasanya kebanyakan daripada ahli ilmu dan setengah daripada mereka itu daripada tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah lah seperti Al-Iji dan Amidi mesebutkan Iji dan Amidi ni salah seorang daripada salah seorang ataupun salah dua orang daripada tokoh ulama mereka, ulama Al-Asy'ariyah. Cuma Iji ni dengan Al-Amidi ni, terutama Amidi, Imam Az-Zahabi sebut di dalam kitab Mizan Al-I'tidal, ahli Syam itu halau dia tubik daripada negara lisu i'tiqadihi, kerana pegangnya dia itu tak bagus. Itu Imam Az-Zahabi sebut di dalam kitab dia Mizan Al-I'tidal. Jadi Syekh Usamah kita ni dia kata Al-Amidi dan Iji ni sebut kata mazhab ashabil hadis. Mazhab ashabil hadis itu mustaqillan. Mustaqil ni makna kata kan? Makna kata dia asingkan daripada mazhab Al-Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. Lebih-lebih lagi daripada tulisan-tulisan yang duk membicarakan dengan sebutnya pegangnya ashabil hadis, seumpama kitab I'tiqad As-Salaf wa ashabil hadis bagi Imam As-Sabuni dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab salaf. Memanglah kata Hak Iji dan Al-Amidi sebut tu benar. Sebab itulah Syekh Usamah sendiri dia bawa data di sini ni, dia sendiri pun seolah kata bawa dengan tidak adanya gapo orang panggil kata halus dengan cara laik, dengan cara detail. Sebab masalah ilmu ni kita nak pergi kecek di atas perkara yang kita berasa tak leh, yang nak kecek di atas ilmu pengetahuan sungguh. Nampak tu tak? Ni caranya gitu. Kalau gitu seorang lelaki ni dia nampak kata dia tu bukan daripada ashabil hadis. Mana kata dia tahu dah sebab dia orang baca, orang mengaji. Nyata-nyata kata Iji dan Al-Amidi ni dia kata ashabil hadis ni suku daripada Asy'ariyah Maturidiyah. Bagaimana kau Syekh Usamah nak ayat kata benda tu benda tulah? Ni tepat yang jadi belawai di antara orang sekarang dengan ulama yang sebut di dalam buku-buku mereka. Bahkan pegangnya apa nama seorang lelaki ni ataupun Syekh Usamah ni kata mazhab ashabil hadis ni dia tegah juga. Walaupun Amidi nak royak, walaupun Iji nak royak, dia kata dak akidah mereka ashabil hadis serupa sahaja dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di atas faham hak Syekh Usamah kita. Sebenarnya bukan. Nampak tu tak? Jadi apa boleh kata gitu? Dia klik pada usul asal ahlul kalam. Mereka ini pada masalah sifat di antara mufawwidah. Di antara mufawwidah. Mufawwidah ni makna lagu mana serah. Serah siapa kata erti.
Mazhab salaf serah hakikat dan kaifiat. Adapun mazhab ahli kalam serah sampai ke makna, tak tahu kata Tuhan royak tu gapo. Ni hak dia faham kata mufawwidah. Maka ini keadaan ni dia kata hak pegangnya mufawwidah ni kebanyakan daripada orang salaf. Ini orang panggil tak ada dakik, tak ada salah kata halusi dalam masalah nak sandarkan pendapat ini kepada salaf. Sebab salaf ni orang faham makna tapi tak faham hakikat dan kaifiat tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyalahi orang Kamadiyah. Orang Kamadiyah ni di sisi Usamah Azhari ni dia kata jalan mengikut jalannya at-ta'wil. Ta'wil. Nampak tu tak? Ta'wil. Kerana apa? Kerana jadi kewajipan lah. Nak kata benda yang jadi darurah. Terkepit. Masa yang mereka hidup, masa mereka itu duduk pasti kena ta'wil. Sebenarnya ta'wil bukan wajib. Nampak tak tu? Dan orang ta'wil sifat Tuhan ni yang nak kecek nak faham kata tak ada dia yakin kata hak dia ta'wil tadi tu kena di atas murak Tuhan. Tak. Adapun mereka adapun mereka yang beri pandangan kata isbat sifat di atas hakikatnya dan kita lalu sifat itu sebagaimana telah datang yang menunjuk di atas makna yang ma'ruf, makna yang nyata, makna yang terang di dalam lughah Arabiah dan serahnya kaifiat itu kepada Allah Taala, maka di sisi Usamah ni Azhari, di sisi Ustaz Usamah kita ni orang panggil kata mazhab tajsim wa tashbih. Sebab itulah kita duk dengar sekarang learning apabila orang kata kita ni bermazhab salah, serah kaifiat, dia kata ni mujassimah musyabbihah. Ni panggil bala hak sekarang. Ambil dana faham ni, ambil daripada ni ke tahrijah hak Ustaz Usamah kita ni. Sebab itulah kita sebagai orang ahli sunnati wal jamaah, orang yang berpegang mazhab salaf, mengaji hak salah sungguh, kena memberikan alasan, keterangan pendirian kita, kata kita macam mana. Yang dia kata yang merengkakan itu jalan ni oleh Ibn Taymiyah dan pengikut dia. Tidak ada perhubungan langsung faham itu dengan mazhab salaf dan pegangnya mereka, iaitu dan pegangnya orang salaf. Ini adalah tasawuf yang sepik lagi ta'assub. Sepik lagi ta'assub. Tak kena pada hakikatnya. Sebab imam ashabil hadis semua semenjak daripada Imam Ahmad ibni Hanbal di atas daripada tu sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan mereka sampai ke sekarang yang menunjuk kata apa yang Ustaz Usamah kita kecek ni tak benar. Bolehlah kita dengar beberapa kali dah kita beri alasan, cuma ketahrijah ni baru sampai kepada tanah air kita. Apabila sampai, bila kita pakai betul di atas ilmu pengetahuan selalu, supaya orang kita ni, terutama orang mazhab salah ni, boleh jadi ada pendirian. Nampak tu tak? Ada pendirian. Dia kata menjadikan oleh Ustaz Usamah ni kitab-kitab tadi itu yang mengandungi akidah salaf dan ashabil hadis tubik pada dua. Syekh Usamah kita ni dia bagi kata kitab salah semua tu tubik pada dua. Lagu mana? Yang pertama semata-mata sebut ayat sifat dan hadis-hadis sakut paut dengan sifat, dan mereka itu tafwidkan makna kepada Tuhan, tak erti makna, tak erti gapo. Sebab dia kata lagu tu kata nak sudah mudah-mudah. Kalau nak bicara, kalaulah kita nak buat perkajian, ya bukan lagu tu. So umpama kitab Al-Lalakai, kitab Al-Ajurri, kitab Sabuni, kitab As-Sunnah bagi Abdullah bin Ahmad, kitab As-Sunnah bagi Khalal dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab yang orang sebut sekali, orang sebut sendiri ni, ustaz kita ni sebut sendiri ni, Ustaz Usamah sendiri sebut ni, dia sendiri pun barangkali tak pernah mengajar walaupun sebar akan kitab-kitab tersebut. Dia tak sama di antara orang duk mengaji, belajar dan buat pegangan terhadap kitab-kitab ni. Sebab kitab Al-Lalakai, Al-Ajurri, As-Sabuni, Sunnah tu Sunnah ni, Khalal tak Khalal, pengarah dia tu nyata kata mereka ini serahnya kaifiat hakikat kepada Allah, bukannya serah makna. Nampak tu tak? Cuma orang yang ta'assub dengan pendapat dia, ada habuan yang tertentu, ni masalah kata royak secara mana pun dia tak dengar. Sebab tu kita kena jagakan diri kita daripada pahaman-pahaman yang salah umpama ni.
Dia kata semua kitab tu mengandungi pegangan Al-Asy'ariyah dah, dia kata. Sebenarnya apabila kita buka kitab tu, langit bombing. Jauh. Kitab Al-Asy'ariyah ada tangan orang umat Islam. Kitab Salaf ada tangan umat Islam. Qarin, coba kita muqaranah tengok. Pada situ ya, coba buka kitab Mawaqif bagi Iji dan buka kitab Al-Lalakai ataupun Al-Ajuri. Buka tengok. Di awal muqaddimah tu, Allah kata lain dah. Lain sungguh, tak boleh nak hipung walaupun sikit pun. Tapi Ustaz Usamah kita kata akidah tulah dah. Tak ada beza dah. Hak tulah. Dak, bukan hak tulah, hak lain-lain. Walaupun lain kita boleh saing, tak ada masalah. Tetapi nak pergi royak kata benda tulah, ya tak boleh. Nak royak kata biring dengan kambing di benda tulah, itik dengan air di benda tulah, boleh ke lagu tu? Ya tak boleh royak. Benda lain-lain. Walaupun kambing dengan biring ni duk apa nama di dalam tempat kandai dia, tempat tulah, tak apa lagi. Itik air azakumullah duk tempat dia sekali, tak apa lagi. Tetapi nak royak atas benda tulah, tak terima lagu tu. Ni Allah kata keilmuan kalau cakap lagu ni kita tak boleh terima. Umat Islam tak boleh nak terima. Akan tetapi dengan jalannya yang khusus pada kita nak menghimpunkan dan kita nak mensusunkan. Inilah perbezaan saja. Sekadar susun ni saja hak tak supa. Adapun isi kandungnya hak tulah. Lah, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Sebagaimana kehendak daripada orang hak pegangnya salah tu oleh doktor bahawa suruh kita faham. Ya nak faham tak boleh benda lagu lain. Kita kecek tadi tu hendaklah kita jelas jadi molek. Ada pun kitab-kitab yang lain yang apa nama yang mengkemukakan kepada umat Islam, ia iktibar kata syaz pada pegangnya. Dan dia meletakkan orang hak pegang dengan apa yang tak serupa dengan pahaman yang dia itu kemuka, mereka ini adalah orang tajsim. Mereka ni orang tashbih. Sebab itulah ulama kita betul balik. Dia katalah di atas pendapat hak Ustaz Usamah kita, dia kata betul balik. Sedangkan Ustaz Usamah sendiri ni, ia tak menyatakan bagi kita. Dia cakap di atas udara gitu. Warilah misal daripada kitab. Seumpama orang duk royak kata kitab Ibanah tadi itu ada perubahan. Jawab bawa misal. Bab mana atau ada perubahan? Misal duk mana ada. Setengah-setengah daripada cikgu-cikgu kita duk pergi sebut kata kitab Ibanah ni ada perubahan. Mananya alasan? Terkadang ada wahurai saja, tapi alasan contoh daripada buku tak ada pun lagu tu. Tidak menyata bagi kita contoh-contoh bagi itu kitab. Dan tidak adalah dia itu memisalkan bagi kitab Tauhid Ibn Khuzaimah. Cuba bawa kitab Tauhid Ibn Khuzaimah dengan kitab hak Ahlul Kalam. Tak sama. Nampak tu tak? Sekalipun dia ni warilah. Ustaz Usamah kita ni wak misal satu. Tepat dia wak satu yang misal sini. Dia bawa data kitab Ibn Khuzaimah. Bawa mari serta dia sebut ta'liqat Imam Az-Zahabi. Seolah kata Imam Az-Zahabi ni mari ta'liq, mari nya baca balik di atas apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dia nak tunjuk bahawasanya bahawasanya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu tak sependapat dengan Imam Ibn Khuzaimah. Dia nak kemukakan kepada kita sebab Imam Ibn Khuzaimah ni di sisi Ahlul Kalam ni sangatlah orang yang kata bersangat terdahsyatlah kitab dia tu sebab kitab dia adalah akidah salaf 100%. Nampak tu tak? 100% yang ada di dalam kitab Imam Ibn Khuzaimah. Dan tak ada siapa di kalangan ulama yang kata huduh terhadap kitab Tauhid yang dituliskan oleh Imam Ibn Khuzaimah di kalangan Ahli Sunnati wal Jamaah. Hak kata huduh terhadap itu kitab iaitu fuq-fuq Ahlul Kalam dan sebagainya. Nampak tu tak? Lalu apabila dia kata lagu tu, dia kata tengok Ibnu Khuzaimah Zahabi lagi tak sependapat dengan dia. Maka kita nak jawab kata cakapan Al-Bahis ni, Syekh Usamah kita ni ada beberapa glitch manhajiyah yang dia tadi itu berlaku dengan ketiadaan faham kalam ahli ilm dengan faham yang sebenarnya. Seolah kata dia faham tak sungguh. Nak faham sungguh tak boleh sebab dia bukan ahli dalam masalah midan ni.
Nampak tu tak? Bukan ahli dalam masalah midan ni. Dia sengkau kata bahawasanya kalam salaf pada menafikan makna. Syekh Usamah kita sengkau kata orang salah apabila kata ia nafi makna mereka itu di atas mazhab tafwid. Sebenarnya bukanlah tu. Ia gantung di mana nanti tengok. Dan di atas ini asas binalah tulislah Syekh Usamah kita akan muqaddimah kitab dia ni. Ketahrija dia ni. Sekiranya dia himpunkan beberapa pendapat-pendapat daripada ahli ilmu pada masalah ketiadaan kita duk mengagung, duk pergi masuk di dalam makna-makna sifat. Maka apabila dia faham lagu tu, jawab pen kata ini pahaman adalah kesalahan yang nyata. Dan silap faham bagi kali-kali orang salaf. Silap faham teruk. Sebab apa? Sebab orang salah ni mereka mengisbatkan makna dan mentafwidkan kaifiyat. Tafwidkan kaifiyat. Surah tu kaifiyat, makna tahu. Nampak tu tak? Nak kita faham. Paduk kaca tanya makna gapo, dia tak nak tanya makna tulah. Pakar. Dalam lurah mari lagu mana pakai makna tu lah. Tetapi hakikat tu tak sama. Hak tu hak mazhab kita. Mereka tak leh. Kalau kata makna ada, nak secara serupa. Tak pasti. Kalaulah pasti lagu tu, tak nak pakai dah lah. Makna hak ada dalam lurawi. Sifat ma'ani, sifat gapo buai habis. Ya tak kena lagu tu, fahamilah tu. Sebagaimana masyhur pada pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata al-istiwa' maklum. Maklum fil lughatil arabiyah. Dalam lughah Arabiyah. Istiwa' mana tertinggi? Itu mana maklum. Wal kaifu majhul. Bagaimana tertinggi? Itulah kita tak tahu. Tertinggi kita erti, tapi bagaimana tertinggi kita tak tahu. Datang kita erti, tapi bagaimana datang kita tak tahu. Tangan kita erti, tapi tangan macam mana kita tak tahu. Hak tu hak mazhab salaf. Hingga Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani kita ni pun royak gitu juga dalam kitab Durus Samin hak dia. Kata orang salah pergi balah tu. Reti makna atas, tapi atas bagaimana hak tu tak reti. Jelas. Tu makna kata mazhab salaf. Ada pun mazhab yang dibawakan oleh Syekh Usamah kita ni, ya bukan mazhab salaf, bukan mazhab tafwid. Mazhab serahkan makna tak reti. Mazhab tak reti makna. Mazhab tak reti lah kalau kita kata. Sebab itulah kalau kita nak kecek kata mazhab tak erti ni, ya kena juga. Ya ada bab ya suku. Bagaimanakah kita nak royak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak erti? Bagaimana kita nak royak kata sahabat sore pun tak erti akan makna sifat Allah Taala, makna bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak jadi. Nampak tu tak? Tu dia. Dan menafikan makna sebagaimana datang. Maka dia bawa datang mari. Dia bawa hujah dia marilah. Ni hujah ni kita sebagai ahli sunnati wal jamaah dengan molek lah. Dengan molek kita sebagai orang ahli sunnati wal jamaah ni kena dengar wi molek. Dengar wi jadi bagus, dengar wi jadi jelas molek kata nafi makna sebagaimana nafi makna ni gantung di mana. Supaya kata kita ni umat Islam tak jadi glitch dalam masalah faham kita. Nampak tu tak? Tak jadi glitch dalam masalah apa? Dalam masalah faham kita. Ya terkadang kalaulah kita sebagai umat Islam tadi itu tak fahamnya jadi jelas dalam masalah ni, nescaya kita jadi seolah kata jadi kelang kabut lah kita nak faham tu jadi tak kena. Dia katalah mana? Dia kata nafi makna sebagaimana datang daripada Imam Ahmad. Dia kata nafi makna sebagaimana yang datang daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Nafi makna. Lagu mana Imam Ahmad kata? Imam Ahmad kata la kaifa wala makna. Tak lagu macam mana apa tak boleh tanya. Dan makna apa tak boleh tanya. Makna apa tak boleh reti, kaifiyat apa tak boleh reti. Al-mufawwidah gantung sini. Kita sebagai orang mazhab salah ni kena tahu kata mereka ni gantung di mana. Terutama orang mengaji tu. Guru tu, ustaz-ustaz tu. Babo-babo pegang akidah salah ni, dia gantung sini. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam yang bermazhab salah ni nak faham akan ini pegangnya?
Kita kena faham jadi jelas. Kalaulah kita faham tak jelas di sini, takutnya kita jadi jatuh juga di dalam fitnah syubuhat di sini. Kalimah la kaifa wala makna, maksud dengannya ngamalak. Maksud dengannya makna hak batil. Hak Imam Ahmad kata la kaifa wala makna. Nahnu nu'minu bi sifatillahi tabaraka wa ta'ala la kaifa wala makna. Kami beriman dengan sifat Allah Ta'ala, tidak ada bagaimana, tidak bermakna. Imam Ahmad kata sungguh ini perkataan, tapi fahamnya dia macam mana? La makna di sisi dia tu makna kata kita tak erti makna. Lah, bukan makna gitu. La makna di sini makna kata makna hak batil yang sebut akan dia oleh ahlul kalam. Tu makna Imam Ahmad tolak tubik. Lagi kita akan mengaji malam-malam di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Kalau Imam Ahmad sendiri main nak royak tu yang maksud tu macam mana? Nampak tu tak? Bahkan wajib mafhumnya, hak kita kena fahamnya, bahkan wajib kita lalu akan dia sebagaimana datang di atas makna hak nyata di dalam bahasa Arab. Tafsir keterangannya baca maka tiap-tiap perkara yang kita faham daripada bahasa Arab itu, seumpama kita faham makna yad, faham makna wajah, faham makna istiwa, faham makna nuzul, tak ada berhajat kepada pentafsiran ahli kalam yang orang salaf itu mencelakan jalanan-jalanan mereka. Yang cela jalanan mereka. Orang salaf tak mau nak ambil makna yang diberikan oleh ahlul kalam, mari nak pakai. Sebab ahlul kalam apabila dia kata lagu mana? Dia kata ahlul kalam dan ahlul mantiq. Dia sebut, apabila sebut yad, yawi makna kata al-jarihah. Maka al-jarihah yang diberikan oleh ahlul kalam, ahlul mantiq tu, hak tu lah Imam Ahmad tolak tubik. Imam Ahmad nak ibqa'kan, makna nak kekalkan makna hak asal. Makna yad tu makna sifat bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak ahlul kalam yang kata tak leh pakai makna yad. Sebab apa? Yad ni al-jarihah. Hak tu hak Imam Ahmad buat tubik. Hak tu makna kata la makna. Dan juga al-wajhu. Imam Ahmad kata al-wajhu sifatun min sifatillah, salah satu daripada sifat Allah Taala zatiyah. Adapun ahlul kalam beri makna adwun. Adwun ni makna anggota. Makna anggota. Nampak tak tu? Ni hak kata wi makna adwun ni lah Imam Ahmad tolak tubik. Warahmatu mailu qalb. Rahmat tadi itu cenderung hati. Hak tu hak Imam Ahmad buat tubik. Wan nuzul turun harakatu wantiqal. Pindah dan bergerak. Hak tu hak Imam Ahmad buat tubik. Sebab ahlul kalam beri makna tu. Nampak tu tak? Wal haya'u. Malu tadi itu lagu mana? Naiknya darah. Naiknya darah. Hak tu hak ahlul kalam, ahlul mantiq buat, maka Imam Ahmad tolak benda tu tubik. Hingga ke akhir. Sebab perkara tadi itu termasuk daripada al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Kata terhadap sifat Allah Ta'ala, perkara yang mereka itu tak tahu pada hakikat. Hak kata sendiri pun tak yakin juga, dia bertanya, yakin ke tak? Kalau tak yakin, dia bukannya orang hak ngaji. Orang hak ngaji tak ada pia jazam walaupun sore pun. Tu. Maka makna hak tu lah yang orang salaf itu benci dan nak berhenti daripadanya. Adapun mereka itu cakap, adapun makna hak tetap dalam lafaz tu, hak yang turunkan dengan lafaz daripada Allah Ta'ala dan cakap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak tu nyata. Hak tu makna kata jelas dah. Imam Ahmad siapa-siapa pun tak ada tolak lah. Ni nak kita sebagai umat Islam boleh dapat faham. Nampak tu tak? Ni faham molek. Adapun tafwid yang sengka nisbah mereka itu kepada salaf, yakni mereka itu menisbahkan kepada Allah Ta'ala sesuatu nama sahaja. Nama sahaja. Makna tak ada. Gi di jalan ni hak Mu'tazilah. Mu'tazilah isbatkan nama? Nama. Tetapi makna hak dalam tu mengandungi sifat, ia buat tubik. Sebab ia pihak kata kalaulah mengandungi nama, mengandungi dalam tu sifat, mana kata tarkib bersusun. Apabila kata bersusun, jadi bilangnya al-qudama. Hak tu jalan ni yang gi kok tu juga. Seolah kata Mu'tazilah, ia kata tak leh. Kalau kita isbatkan makna ataupun sifat di dalam nama, memberi pedah kata
ta'addudu al-qudama. Jadi bilanya qadim di sisi ahlul kalam hak ni makna kata tak leh, sebab kalau kita faham makna pasti kita kena faham siapakah hakikat kaifiyah. Kita kata tak lazim. Kalaulah kita faham kata arak tadi itu arak daripada lafaz hak tu hawi dalam Quran, adakah arak daripada dalam syurga hak tu royak bagi orang mukmin akan boleh minum dan makan tadi itu sama pada hakikat? Di situ pun kata tak sama dah pada hakikat. Apatah lagi sifat Allah Taala dan perbuatan Tuhan dan sebagainya. Ini adalah yang jadi glitch lah hak Ustaz Usamah kita kecek di sini. Dia kata sebutnya lafaz wajah yadain istiwa seumpama hurufil muqatta'ah, setengah di atas setengah. Kita tak ketahui makna dia gapo, kaifiyat dia gapo, kita tak tahu. Hak ni barang yang kita tadi itu tak boleh nak terima dengan alasan. Sebab masalah ni masalah yang jelas. Yang Ustaz Usamah bawa mari ni adalah perkara yang nak menjahilkan orang-orang salafis salih. Dia tak boleh nak berjahilkan sebab mereka ni reti. Mana bukan tak reti. Kalau tak reti, mereka itu nak mengabdikan diri dengan Allah Ta'ala macam mana? Nabi Muhammad mengajar perkara orang tak reti. Bukan lagu tu. Nampak tak? Kita reti tapi kita tak faham siapakah hakikat muga. Hak tu reti makna hak orang royak tetapi hakikat muga kita tak tahu. Lagu mana kita nak misal jadi nampak mudah-mudah supaya umpama nikmat syurga itulah. Daripada susu, daripada arak, daripada nisai madu, daripada air biasa, daripada setera, daripada mah, daripada perak, semua ada dalam syurga tu kita faham tak tu royak? Faham. Tapi faham dah hakikat macam mana, kaifiyat macam mana? Hak tu kita tak faham. Sebab saya kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita tak tahu. Fala ta'lamu nafsun, tak tahu diri kita ni, tak tahu apa hak Allah Taala sediakan kepada kita nak kita itu sejuk mata. Tak tahu. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam tadi itu kena ambil tahu. Mereka ini jalan lagu mana? Mereka berjalan kata kita baca saja perkataan, kita tak faham gapo-gapo hak tu royak. Ini panggil zalim. Nampak tu tak? Ini panggil zalim. Semata-mata kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in, atba'i tabi'in dan tokoh-tokoh mazhab salah seluruhnya. Dia kata ulama salah ni tak ada reti apa hak tu royak. Ada pun ulama khalaf, ulama ahli kalam ni reti apa belaka hak tu royak. Ya sama ke lagu tu. Ya tak boleh kita kecek lagu tu. Dan al-bahis kita ni, Ustaz Usamah kita ni yang mendatangkan dengan kalam Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pada mengkritikkan di atas kalam Ibn Khuzaimah pada menjatuhkan hukum terhadap mereka yang menafikan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Az-Zahabi kata dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia kata perkataan Ibn Khuzaimah ini sekalipun adalah ia benar, sekalipun Imam Ibn Khuzaimah turun hukum kata orang tak beriman dengan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ni adalah orang yang tak beriman pada hakikatnya. Tetapi Zahabi kata hak ning kebanyakan tak boleh nak terima diri-diri orang hak belakang ni daripada tokoh-tokoh ulama hak belakang ni. Dan kitab Ibn Khuzaimah, kitab At-Tauhid tadi itu satu kitab yang besar yang ada di dalam itu pembahasan-pembahasan yang banyak lah. Tapi Ibn Khuzaimah kecek lagu tu kita tak boleh nak terima. Orang yang mutaakhirin tak boleh nak terima. Lalu Ustaz Usamah kita ni dia kata lagu mana? Dia kata itulah Zahabi sendiri pun kata tak nampak juga dengan Ibn Khuzaimah dalam masalah nak mengisbatkan sifat di atas wajah apa hak Ibn Khuzaimah itu kemukakan mari. Lalu dia ambil Imam Zahabi ni apa nama mari duduk balik pihak kata Zahabi ni adalah orang yang sekali satu pendirian dengan mereka, dengan dia lah kita kata, dengan dia kata gapo? Kata nak ayat kata Zahabi ni pun orang kita juga, ahlul kalam juga. Nisbahkan Zahabi itu kepada ahlul kalam juga. Seolah kata Zahabi ni satu pegangnya dengan kita. Sedangkan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tuai kita Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, apabila kita tengok di dalam tu dalam kitab Zahabi sendiri tu memanglah Az-Zahabi tadi menyatakan pendirian dia dan menolakkan sekuat-kuatnya di atas mereka yang menafikan sifat
al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluk. Tinggi zat Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluk. Sedangkan semua ahlul kalam hak belakang ini, hak mutaakhirin ni, bila daripada Qurun Imamil Haramain turun mari sampai ke sekarang, Sanusi tak Sanusi dan sebagainya, tak ada pihak yang boleh terima dengan apa yang dibawa datangkan oleh Zahabi. Nampak tu tak? Apa yang dibawakan oleh Az-Zahabi. Sebab itulah Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, bagaimanakah nak ayat kata dia daripada kumpulan ahlul kalam, sedang dia kata dengan ini perkataan. Dia kata lagu mana? Al-mutaakhiruna min ahlin nazar. Orang kama dia daripada ahlul nazar. Ahlul nazar di sini makna kata puak-puak pandai fikir kira ahlul kalam lah kita kecek. Qalu maqalatan muwalladatan. Mereka ini kata akan pendapat yang baru beranak timbul. Ma'alimtu ahadan sabaqahum biha. Aku tak tahu, aku ni orang sejarah, orang buat kaji apa, tak tahu kata pia hak kata dengan ini. Kata dengan ini pendapat belum daripada orang mutaakhirin ini kata. Kata lagu mana? Tengah molek. Qalu hadhihi sifatu. Ini sifat Allah Taala tamur kama ja'at wala ta'awwalu ma'a i'tiqadi anna zahiraha ghairu murad. Sifat ni kita lalu di atas dia dan kita tak kena takwil serta kita i'tikad bahawasanya zahir bukan murad, zahir bukan murad. Haduk jaja-jaja mari ke? Di dalam kawasan kita ni Nusantara terutamanya, zahir bukan murad, zahir bukan murad, zahir bukan murad. Hak kata zahir bukan murad lah ning. Zahabi kata ma alimtu ahadan sabaqahum biha. Aku tak tahu tapi ya mula-mula kecek dengan ini perkataan. Seolah kata Zahabi ni nak sama dengan orang ahlul kalam hak belakang ni. Abadan. Tak sama sekali. Sebab tu Zahabi kata, zahir tu dikandakkan dua perkara. Yang pertama, bahawasanya tidak ada kita kena duk tuwe bagi dia lain daripada tunjuk ke hak Tuhan kata oleh Quran, Nabi kata dalam hadis, sebagaimana orang salaf itu faham. Istiwa maklum. Sebagaimana Sufyan Tsauri kata, Sufyan Ibn Uyainah kata, cara kita nak bahas, baca cara kita nak faham dia, baca dia sebagai pentafsir dah. Sebab apa? Baca tu sebagai tafsir. Sebab Zahabi kata annaha bayyinatun wadihatun fil lughati. Dia nyata dah, jelas dah pada bahasa hak tu kecek, Nabi kecek. Dia tak kena kecek banyak dah lah. Dia kata hak ni lah mazhab salaf. وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه إذ الباري لا مثل له ولا لا في ذاته ولا في صفاته. Mazhab salah ni pergi lagu ni serta ittifaq mereka bahawasanya Allah Ta'ala itu sifat Tuhan itu tak menyerupai sifat manusia dengan mana-mana wajah pun. Sebab Tuhan kita tak ada umpama bagi dia sama ada pada zat Tuhan, pada sifat Tuhan, tak ada. Sebab tu kita kata zahir adalah murad. Sebab kita faham dah kata Allah Ta'ala tak sama dengan kita pada hakikat. Walaupun sebut tu sama. Yang kedua, Zahabi kata ada pun anna zahiraha, ada pun zahir hak demo dok kata, zahir pasal mana? Zahir yang ada di yang dok faham dalam kepala otak seseorang tadi itu khayal. Kata Tuhan tu serupa dengan dia, hak tu cerak bukan murad. Sebab tu orang salah ni erti kata Tuhan tak serupa dengan kita. Sebab tu dia kata zahir bukan zahir tu murad. Orang kama dia di kalangan ahli kalam dia kata Tuhan tu serupa dengan dia. Sebab itulah dia tak apa hak Tuhan raya hak serupa dengan dia, dia tak diri dia sebagai tempat hak ukur. Apabila Tuhan sebut serupa dengan dia, maka dia tolak tu baik kata zahir bukan murad. Dia nampak serupa dengan dia, dia lain. Inilah nak ayat kata Az-Zahabi itu bukanlah daripada jumlah ahlul kalam sebagaimana dibawa datangkan ataupun dakwa oleh Ustaz Usamah Azhari kita di sini. Nampak tu tak? Ni kita nak kita faham. Kalau gitu, coba kita perhati tengok pada kalam yang nyata dan sarih bagi Zahabi sehingga kita boleh mengetahui kata salah besar lah. Jadi kesilapan gelicih hak besar lah afallahu anhu lah yang Syekh Usamah kita ni menjadikan Az-Zahabi itu sebagai pegangan ahlul kalam. Ya tak betul. Zahabi bukan pegangan ahlul kalam. Dan dia tadi itu apa yang kata tak betul kata Az-Zahabi tadi itu nak ayat kata
dia tak faham akan makna bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tak betul juga. Nah, pada itu tak betul juga sebagaimana kita telah menerangkan sebentar tadi daripada perkataan-perkataan dia. Kitab dia ada Zahabi, bukan tak ada. Kita sebagai orang ngaji, orang belajar, orang boleh baca buku, tok guru, baca tengok kitab dia kata mana. Baca kitab Al-Ulu ila Al-Ghaffar, baca tengok. Kalau hak asli tadi itu ada 2 jilid. Kalau hak cetak ke dulu ada sejilid. Syekh Albani buat ringkasan Mukhtasar Al-Ulu li Al-Ghaffar. Baca tengok maktab Islami cetak. Tahu? Ini perkara yang tak jadi payahlah kita sebagai umat Islam tadi itu tak payah. Nampak tu tak? Inilah kita nak faham kata apa yang dikatakan oleh Ustaz Usamah kita ni tak benar. Tak benar. Itu nisbah bagi apa nama yang dia kata Zahabi itu duduk di dalam golongan Ahlul Kalam, Al-Asy'ariyah masalahnya. Tidak sama sekali. Nak jadi Asy'ariyah kok mana pula? Imam Subki, Syekh Subki, anak murid Zahabi, tapi dia ni adalah orang yang sangat apa yang kata cenderung balik Ahlul Kalam, afallahu anhu lah. Dia kata juga terhadap guru dia kata adanya cenderung kepada at-tashbih dan tajsim dan sebagainya. Ini boleh kita rajuk di dalam kitab-kitab perkataan-perkataan ini di dalam kitab-kitab tokoh-tokoh ulama hak tulis mari. Tak mau dalam kitab hak Syekh Subki sendiri dan sebagainya. Dan hak salah lagi, mana kesilapan lagi, kesilapan manhajiyah panggil pada masalah pembahasan yang dikemukakan oleh Ustaz Usamah kita ni. Dia katakan dia kata dia letakkan ukuran manhajiyah kitab-kitab salah ni, yang kitab salah ni terutamanya hak sebut dalam masalah cara kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Dia ambilnya apa nama? Ambilnya Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala buat sebagai tempat ukuran. Ya kita kena faham. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala wa afallahu an, dia ni adalah orang yang mutaakhirin. Satu dah situ. Yang kedua, dia duduk di dalam aliran Ahlul Kalam. Imam Ghazali kita ni duduk dalam akidah Al-Asy'ariyah. Walaupun dia karya akhir sekali kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, dia rajukkan diri dia kepada mazhab salaf juga. Dia kata tiap-tiap orang yang menyalahi tiap-tiap pegangnya yang menyalahi mazhab salaf adalah tak betul jalan belaka, dalal. Dia sendiri pun iktiraf lagu tu. Cuma Ustaz Usamah kita ni ambilnya Imam Ghazali tepat buat ukur. Kitab salah semua kena main proses sini. Dia tak ada lagu tu. Nak faham salaf, kena faham daripada tokoh ulama salaf. Nak faham hak Ahlul Kalam, kena ambil hak Ahlul Kalam mari. Nak faham hak mutaakhirin, ambil mutaakhirin mari. Ya cara ya lagu tu. Nampak tu tak? Nak kita faham. Kalau gitu, cara buat kerja lah, apa nama buat kertas kerja sebagaimana kita sebut tadi itu adalah perkara yang tak sesuai kita sebagai umat Islam nak terima boleh dengan cara jelas. Dengan sebab apa? Sebab manhajiyah hak letak mari ni tak kena, tak betul dengan cara. Inilah apa nama perkara-perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Seterusnya daripada manhajiyah ataupun jalan ni hak Syekh Usamah kita tulis kertas kerja ni, dia tulis tetapi tak ada keterangan dengan cara benar-benar. Wak beza di antara dua kumpulan. Al-Asy'ariyah ni ada Asy'ariyah mutaakhirin, ada Asy'ariyah mutaqaddimin. Tapi Syekh Usamah ni dia tak ada bawa data keterangan jadi jelas. Sebab Al-Asy'ariyah ni dia ada marhalah dia. Ada hak mutaakhirin, ada hak mutaqaddimin. Hak mutaakhirin tadi tu siapa? Bila daripada mana? Mutaqaddimin bila daripada mana? Dalam kertas kerja ni tak ada wari dengan cara nyata. Apabila tak ada wari dengan cara nyata, kita orang berdengar ni, kita orang hak nak ambilnya ilmu daripada dia pula apabila kita pergi kaji semula, ya bukan. Sebab mutaakhirin di kalangan Al-Asy'ariyah bila daripada Imam Al-Haramain turun kepada Imam Al-Ghazali, turun kepada apa nama Fakhruddin Ar-Razi, turun kepada dia lagi Al-Amidi, turun pada ni ya banyak. Ada pihak mutaqaddimin hadap di kalangan Al-Asy'ariyah, Imam Abi Hasan Al-Asy'ari sendiri,
Nampak tu tak? Dan apa nama lain lagi daripada Qalanisi, Muhasibi, dia tak sebut. Sedangkan kitab tu kitab mereka mutaakhirin, mutaqaddimin di kalangan al-Asy'ariyah, depan dia belana. Okey, orang dakwa kata dia baca tu kitab sejuta buah. Nah, kata Syekh Usamah ni baca kitab berjuta buah, dia kata. Lalu orang kita kata ya umurnya mana? Umur banyak mana? Nak boleh baca sejuta buah tu, baca sehari tu berapa je? Ya ukur lebih pada umur. Ini apa yang kata akad lebih pada tahad. Kalau dia baca sungguh, apa dia tak bawa data? Wak emah dua. Wak emah dia baca tak sampai. Yang kedua, wak emah dia tak seriwayat. Ini masalahnya. Kalau gitu, ketiadaan beri keterangan perbezaan di antara mutaqaddimin, hak dulu di kalangan al-Asy'ariyah, hak ketua dia iaitu Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Dan umum mutaqaddimin di kalangan al-Asy'ariyah ni isbat belaka sifatil khabariyah. Hak Tuhan khabar mari daripada Quran tentang perbuatan dia, sifat dia. Mutaqaddimin di kalangan ulama tu dia pakar-pakar belaka. Tak ada siapa dia tolak walaupun sikit pun. Ni nak kita faham. Isbat belaka sifat istiwa, sifat wajah, sifat yadain, sifat majid dan umpamanya. Lagu mana? Kama jaa, sebagaimana datang mari. Soreh dengannya pada al-ibanah dan menakar akan dia oleh Imam Zahabi daripada Imam Abi Hasan al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ulu. Di dalam kitab Al-Ulu. Ini tepat dia. Sedangkan nuktah hak penting sungguhnya, kebanyakan daripada orang yang nisbah diri kepada Imam Abi Hasan al-Asy'ari hak baru ni ittifaq mereka itu tak ada beriman dengan kata Allah Ta'ala itu tertinggi zat di atas segala makhluk. Tak ada beriman. Ittifaq. Tak ada mereka itu i'tikad kata Allah Ta'ala itu tertinggi. Zat Tuhan tadi itu tertinggi di atas segala makhluk. Tertinggi di atas arash, tertinggi di atas langit yang ketujuh, tertinggi di atas langit kata gila. Tak ada beza tu. Tertinggi di atas langit mana agana? Maha tertinggi. Tertinggi di atas haras, mana tertinggi. Tertinggi di atas segala makhluk, tertinggi. Sama saja. Nampak tu tak? Jalan tak pakai selipar, jalan kaki air. Sama ya. Bahasa yang kita guna tak sama, tapi hakikat serupa ya. Nampak tu tak? Ni setengah-setengah tak faham. Tak faham, muka tak ada mengaji. Dia mengaji ilmu kalam saja, bila nak faham salah. Ni kita nak faham. Dan mereka itu marah di atas mereka yang isbatkan sifat tertinggi Allah Ta'ala, zat Tuhan dan pangkat Tuhan dua-dua tadi itu di atas segala makhluk di kalangan orang pegangnya salaf. Sehingga mereka itu mengkufurkan akan orang-orang pegangnya salaf lagu tu. Sedangkan Imam Abi Hasan Asy'ari, Qalanisi, Muhasibi, Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab dan sebagai seguguk mereka mutaqaddimin di kalangan tokoh-tokoh al-Asy'ariyah dulu isbat supang kita belakang. Zat Tuhan tu maha tertinggi. Dia tak tahu. Tapi apa dia duk kafirkan orang pergi lagu ni. Kafir demo tu, kafir demo ni. Lesh, kenapa? Tak lain tak bukan kerana ta'assub. Tak lain tak bukan kerana tak ada nak kepada kebenaran. Nak tahu, tu tengok. Dalam kitab Maqalat Islami, dalam kitab Risalah ila Ahli Sa'di, dalam kitab Al-Ibanah dan sebagainya, nyata-nyata kata Imam Abi Hasan Asy'ari bukanlah sebagaimana hak mutaakhirin ini duk sandar diri kepadanya. Tak benar. Itu tak? Tak benar. Kemudian setengah daripada gelincirnya masalah hak Syekh Usamah kita tulis ni, dia bila kata siapa dia muwafaqah dengan al-Asy'ariyah dengan ahli kalam, satu masalah, dua masalah, maka demo tu daripada golongan orang tu. Ya pakai mudah-mudah gitu. Misal kata siapa dia nampak serupa dengan al-Asy'ariyah satu masalah, dua masalah, maka demo ni termasuk daripada golongan al-Asy'ariyah. Ini adalah masalah yang kita kata tak benar. So umpama lagu mana? Ya dakwa kata Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani daripada kumpulan ahli kalam. Daripada kumpulan Amr ni, kumpulan Asy'ariyah ni, dia kata An-Nawawi sendiri, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihima. Kita kata dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hadis yang dia sebut marilah kertas kerja dia.
Sebab apa? Sebab mereka ini muwafaqah pada setengah-setengah masalah. Muwafaqah masalah dengan senapak ke dengan pandangan dengan al-Asy'ariyah. Kita jawab kata ini adalah talbis. Apa makna talbis? Susuk punca, tak benar lagu ni. Kerana tokoh-tokoh ulama tersebut tadi, kalau kita mari tengok kebanyak ke Imam An-Nawawi sendiri, Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri, asah pegangnya dia akidah salaf. Nak tahu? Cuba tengok. Talik, cuba kita baca. Hak Imam Ibn Hajar syarah terhadap Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar syarah Kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dia Babul Iman. Cuba baca tengok. Ia muwafaqah pada usul tu dengan mazhab salaf. Cuma ia muwafaqah dengan Ahlul Kalam, dengan Asy'ariyah, satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Tak ada gapo lah. Nak pergi bila kata dia ni termasuk daripada mana? Masuk daripada jalan ni hak Ahlul Kalam sebenar-benarnya tak boleh. Bahkan Imam Nawawi ni rahimahullahu ta'ala kebanyak ke ia nakal mari pada guru dia seumpama Qadhi Iyad Maziri dan sebagainya, hak yang syarahkan kitab Sahih Muslim belum daripada dia. Salah kata dia nakal mari daripada orang-orang guru dia, sebab bi'ah dia orang lagu tu kan, keadaan dia lagu tu muwafaqah setengah di atas setengah. Nak pergi royak kata dia ni orang kawin tak leh lagu tu, tak kena dengan manhaj. Masalah orang dalam mazhab Hambali muwafaqah dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam Syafi'i ni masalah, dua masalah, nak ayat dia tu Syafi'i boleh ke? Tak boleh. Orang Syafi'i muwafaqah dengan Hanafi, satu masalah, dua masalah, nak ayat dia tu Hanafi. Tak boleh. Dia kena muwafaqah pada usul dia tu. Nampak tak? Sebab boleh kecek lagu ni kerana apa? Ni ayyuhas sunniyun, faham molek. Kerana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tak ada biasa duk capur tangan apa dengan ilmu kalam. Tak ada seolah kata duk gelomok dengan ilmu kalam. Nak jadi ahlul kalam kena gelomok di awal hingga akhir dengan ilmu kalam. Asah dia tu sebagai ilmu kalam. Tak sama dengan orang ngaji matematik ilmu kalam hak belakang-belakang ni. Hak tu ahlul kalam sungguh sekata-kata hak tu. Adapun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, asah dia bukan balah tu. Tapi dia muwafaqah setengah di atas setengah, okey lah, tak ada gapo. Kita iktiraf mengaku situ, tapi nak ayat apabila dia muwafaqah dengan ahli kalam satu masalah, dua masalah, dia tu orang kita. Lah, tak ada lagu tu. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tak ada tolak hadis ahad dalam masalah bab pegang. Ahlul kalam petai lagi kita berhujah dengan hadis ahad dalam masalah pegang ni. Bagaimana ke Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani ni nak masuk duduk dalam jumlah ahlul kalam? Abadan. Tak ada ke cik lagu ni? Nampak tu tak? Ni Ustaz Usamah kita tak ada. Maka orang nak jalan seperti Ustaz Usamah sendiri pun kita jawab apa dia kata bukan dia. Nampak tu tak? Ni kita nak faham kata benda-benda lagu ni kita faham. Sebab jalan ni hak ahlul kalam, salah satu daripada tokoh ulama ahlul kalam dia kata Imam Ar-Razi, tapi dia taubatlah, afallahu anhu, dia taubat dah. Kita tak nak kecek dah. Hak benda hak dia taubat dah. Dia termasuk daripada orang yang sah akidah dia, kena akidah dia dengan akidah salaf sebab dia iktiraf sendiri. Dalam kitab Aqsamul Malazzat kitab dia. Ni nyata bagi orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, boleh kita baca, boleh kita buat kaji, boleh kita tengok dalam kitab-kitab mereka. Bukannya kita duk kecek di atas udara ni. Majlis kita tak pernah kecek di atas udara. Kita kecek dengan alasan. Insya-Allah. Apa yang kita kemuka gitu ada alasan di dalam perkataan tokoh-tokoh ulama dalam kitab-kitab mu'tabar, bukan kitab nakirah dak. Sebab dia kata dalalatun naqliyah di sisi ahlul kalam, dalalatun naqliyah makna kata dalil daripada al-kitab wa sunnah dhanniyatul thubut, satu ataupun dalalah. Kalaulah qira'at qat'iyatus thubut, datang mari tu nyata kata daripada Tuhan, tetapi dalalah dia zanni, tak boleh nak hujah juga. Kalau mari hadis dia kata dhanniyatus thubut, mana kata boleh jadi mari sebab ahad sore boleh jadi salah silap gini. Ya tak 10 syarat. Kalau kita tengok 10 syarat yang diletakkan oleh
Syekh Fakhruddin Ar-Razi afallahu anhu belum daripada dia nak kembali diri pada mazhab salaf, tak kena pakai dah dia. Cuba tengok dalam kitab Asasul Taqdis. Cuba tengok. Sebagai omdah bagi ahlul kalam yang belajarkan kitab tu. Sama ke Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dengan jalan ni tu? Abadan tak sama. Ini perkara-perkara yang kita sebagaimana umat Islam kena ambil tahu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak ayat kata, dia ni adalah orang yang moyo dia, pegang dia dengan akidatul salaf, sehingga Imam Ibn Attar, anak murid Imam Nawawi sebenar tu, karyakan satu kitab nama Al-I'tiqad Al-Khalis Minasyaki Wal-Intiqad. Nyata di dalam kitab tu, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah moyo, tegah dia di atas akidatul salaf. Kitab ni ada, boleh kita awak baca. Nak awak mengajar di pondok-pondok pun boleh. Tak sedok kira banyak sangatlah kita nak ngajar akidah salah ni. Tu nampak tak tu? Ini Nawawi beza kata, beza jauh di antara akidah ahlul kalam dengan akidah yang dibawakan datang oleh tokoh-tokoh ulama kita. Imam Nawawi sendiri, Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri, tak ada jadi uzur. Kata, tak ada jadi kesilap kata kalau yang muwafaqah dengan satu masalah, dua masalah dengan ahlul kalam, dia tadi itu nak jadi salah. Tak, makna kata asah dia tu molek, asah dia tu kena, asah dia tu sunnah, asah dia itu mazhab salaf. Tak ada apa. Bahkan Imam Ibn Hajar kata, fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Tengok pada situ pun tak apa dah pendapat dia. Tengok dalam kitab tauhid dia syarah lagu mana. Kebanyak ke 90% ataupun 80% muafaqah dengan mazhab salaf. Bagaimana nak ayat tadi tu ahlul kalam? Syekh Usamah kecek sini tak ada keadilan dah, tak ada keadilan. Kemudian salah lagi daripada benda yang kita nak betul di sini, yakni gapo? Manhajiyah dia istidlal kata, dia ambil dalil kata banyak di kalangan ulama-ulama yang jadi seumpama gapo nama, yang jadi duk dalam tokoh, duk dalam kumpulan ahlul kalam al-asy'ariyah masalahnya. Seperti Imam Ad-Darqutni. Sebab apa Ad-Darqutni ni jadi Asy'ari ahlul kalam? Lesh, kenapa? Kerana dia itu muwafaqah pendapat dengan Imam Baqillani. Ini apa yang kata benda yang tak sepatut. Muwafaqah dengan Imam Baqillani pada satu masalah, dua masalah, tak ada masalah. Tetapi asah dia tadi itu nak kata dia tu balas tu. Tak boleh lagu tu. Sebagaimana buat misal saat ni, itulah kita orang mazhab Syafi'i muwafaqah dengan Hambali 2, 3, 4 masalah. Kita Hambali juga. Tak. Bukanlah tu. Sebab Imam Ad-Darqutni ni ada buku yang dia tulis mari. Ada buku nama Ar-Ru'yah. Ada buku nama As-Sifat. Ada buku nama An-Nuzul. Tengok dalam tu. Cerak-cerak kata dia tu akidah tu salaf. Bagaimana nak pergi ayat tadi dia ni ahlul kalam dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita sebagaimana tok guru kita ni, guru kita jadi guru, jadi ustaz ni nak terima tak boleh. Sehingga Zahabi kata kan, Zahabi kata dalam kitab apa nama ni, di dalam terjemah Zahabi nakal terjemah dia kata kan, qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalika bal kana salafiyan. Zahabi katakan terhadap Darqutni ni tak masuk sikit pun duk cara bergaduh dengan ilmu al-kalam. Syarat mula-mula nak jadi ahli al-kalam pasti kena duk dengan ilmu al-kalam. Hak tu mula-mula sekali. Hak kita ni, hak belakang kita duk mengaji pagi petang sampai ke tinggal Quran dan hadis ni. Hak tu ahli kalam 100% tu. Ada mata orang kok tu belakang, ikut dia nak pergi kok mana? Kita nak pergi kena dengan Tuhan kita, dengan Nabi kita, bukan nak duk dengan demo tu. Demo pakat kok tu belakang dah, walaupun kita duk dalam Iran, pakat jadi Syiah belakang. Hai. Benar-benar bukan kok tu tak sah. Tak boleh duk hijrah. Ya gitu ya. Kita nak ikut benar-benar je duk kira pasal payah sangat. Kalau kita payah agak, gitu. Nampak tu tak? Bahkan dia tak gaduh langsung dengan ilmu kalam, dengan ilmu jidal, ilmu apa nama tu. Dia adalah aqidatis salaf. Salafiyan i'tiqad. Tu lagu tu. Tu tak? Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam tak bolehlah kita nak ambil cara-cara hak buat lagu tu mari letak kata heninglah jalan ni hak kena sebenarnya. Itu bukan.
Dan pula dia kecek kata apa nama ni, dia nak royak lah, kata sufi dia tu adalah, dia kecek masalah sufi sikit. Dia kata musufi hak mu'tabarun di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah pada masalah suluk dan tazkiyah. Masalah sufi ni insya-Allah kita betul pada jelsah sejarah ringkas masalah sufi. Masalah pegangnya tadi itu kita kata yakfi, cukup dah. Nah, majlis yang kita nak kecek sufi, insya-Allah kita kecek bab dia. Kita waridah, kita kerja di sini tiga helai kertas. Insya-Allah kita akan cakap bab dia suku. Kesimpulan pada perjumpaan sekali ini dengan cara ringkas dan cepatnya, yakni kertas kerja yang dibuat datang oleh Syekh Usamah Azhari di dalam Mu'tamad Shishan adalah tak betul dengan hakikat. Nampak tak? Adalah tak betul dengan hakikat apa yang hak sebenar ulama kita bawa datang. Ahli sunnati wal jamaah, mereka yang ada di atas usul ahli sunnati wal jamaah. Ahlul kalam, mereka yang ada di atas usul ahlul kalam. Dua ni adalah perbezaan di antaranya langit dan bumi. Kita nak baik boleh tak? Baik boleh. Sains boleh tak? Sains boleh. Makan nasi sekali boleh tak? Boleh. Makan teh sekali boleh tak? Kerja sekali tak? Boleh. Tetapi manhajiyah tepat fahami suku. Kita dengan orang tak beriman kita boleh duduk. Apa tah kita sama-sama orang Islam. Tapi nak ayat kata benar tu satu. Ahlul kalam dengan ahli sunnah wal jamaah hak tullah. Tak boleh. Itu zalim. Masalah nak saing bab muamalat suku, tapi nak kata benda tullah tak boleh. Sebab masalah lain-lain. Istidlal dengan perkataan Zahabi tak betul. Sebab Zahabi ada kitab dia yang menyata kata sifat dia macam mana, pegangnya dia macam mana, nyata. Dan kita faham kata pegangnya salaf retinya makna sifat Tuhan tapi tak reti kaifiat hakikat sifat Tuhan. Ahlul kalam tak reti apa hak Tuhan raya, sama ada makna ataupun hakikat dan hakaifiat, dua-dua tak tahu belaka. Hak tu manhaj dia. Maka apa kita tak pakai manhaj tu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi ilmu pengetahuan kepada kita, bukan bagi kejahilan. Sahabat bagi ilmu, tabi'in bagi ilmu, atba'it tabi'in bagi ilmu, tokoh ulama bagi ilmu, ulama salah semua bagi ilmu, bukan bagi kejahilan kepada kita. Bagaimana kita nak ikut benda tu? Sebab itu ini adalah kesilapan yang nyata dan jelas. Kata kita tak boleh nak terima kertas kerja yang dibawa datang oleh Syekh Usamah Al-Azhari. Nampak tu tak? Oleh Syekh Usamah Al-Azhari. Siapa dia? Kata betul, dia buat kertas kerja. Kita nak tengok alasan setara mana. Tapi betul di atas kertas kerja hak Syekh Usamah. Rasa nak tukar fikir, okey, tak ada masalah. Buat kertas kerja, betul tu baik. Di atas udara biiznillahi taala, nanti kita sapa pada majlis nak tengok atas lagu mana. Mudah-mudahan benda tu boleh kita peluah lagi berdalami lagi jadi kebaikan bagi umat Islam. Kalau kita royak pada pagi ni bukanlah kita royak kerana nak jadi kepanasan ke, perpecahan ke, perbalahan ke, tak, bukan tujuan itu. Wallahi bukan tujuan itu. Tetapi kita tujuan nak menyatakan kebenaran. Kata hak kita dah pergi hak salah ni reti makna, ini bukan mujassimah musyabbihah. Dan orang tak reti makna, tak reti kaifiat, tak retinya hakikat, hak ni kita kata mazhab yang menjahilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in, atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh tok guru ulama-ulama salah semua. Sebab itulah kita tak pakai hak ni, kita pakai hak ni. Dan kita tak mau juga orang dia tuduh pada kita benda hak bukan-bukan. Itulah tujuan keterangan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan perkara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran kepada kita supaya kita itu boleh bertetap di atas kebenaran di mana kita berada. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.